عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sayur hati melihat kanak-kanak di Syria, Palestin, Somalia dan Yaman teruja mendapatkan bantuan pek makanan Ramadan. Di usia yang masih kecil, mereka telah melatih diri berpuasa penuh dalam pelbagai desakan kehidupan. Bersama Islamic Relief Malaysia membantu mereka yang memerlukan di 32 buah negara melalui kempen Rezeki Ramadan serendah RM5. Sumbangan yang mungkin kecil di mata anda tetapi besar nilainya buat mereka. Hubungi 03 8926 3434 untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief.
Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk Destinasi IKIM. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Dan untuk para pendengar, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan setiap hari Khamis bersama rancangan Imanuna. Betul, kita akan hayati perbincangan ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Doktor, petang ini insya-Allah akan bincangkan tentang tajuk sifat kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih lagi dengan tema kita Ma'rifatullah. Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan seperti biasa anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan sama-sama juga boleh hantarkan pertanyaan, persoalan bersama kita di talian yang dah pun kita aktifkan. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Nantikan seketika lagi rancangan Imanuna, Iman Kami akan bersama anda hanya di IKIM. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama
Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Johor Bahru 106.2 FM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Kita dapat bertemu lagi di petang Khamis dan jadual kita di setiap petang Khamis ini kita akan hayati lagi perbincangan ilmu dan juga kuliah kita bersama rancangan Imanuna, iaitu Iman Kami. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, tetamu tetap untuk rancangan Imanuna bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti ada di Konti. Masya Allah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Bikhair. Alhamdulillah bikhair. Apa khabar Syafiq? Lama tak jumpa. Baik. Itu dia. Masya Allah. Terima kasih Doktor. Masih lagi ruangkan masa bersama kita. Dan kita nak teruskan menerusi rancangan Imanuna bersama dengan Dr. Aiman, fellow kehormat IKIM, menerusi dengan kitab rujukan kita. Okey. Sahabat-sahabat penonton yang sedang menyaksikan di Facebook Live IKIM FM boleh sama-sama buka kitab kita, iaitu Al-Aqidah Al-Sughra. Okey, kita akan sama-sama rujuk kitab ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini.
Dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Baik, okey, kita nak buka tajuk pada petang ini. Masih lagi kita membawakan membincangkan dalam sudut sifat 20 mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah. Dan petang ini kita akan sentuh dengan tajuk sifat khudrah dan iradah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah bersama doktor untuk waktu ini sebagai mukadimah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Nanti Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada para alim ulama, para a'immah di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis. Alhamdulillah, setelah sekian lama dapat juga kembali ke konti dengan SOP yang ketat. Dan insya-Allah semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, topik pada hari ini adalah tentang sifat qudrah dan iradah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mulakan untuk mengenali bahagian sifat ini yang dipanggil dengan sifat ma'ani dulu. Muallif atau pengarang kitab ini iaitu Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala 7 sifat dinamakan sifat ma'ani. Jadi pertama kita kena terangkan bahawa, ingat, pada penutup minggu lepas kita dah bahas kata-kata muallif atau pengarang, iaitu fahadhihi sittu sifatin. Inilah sifat yang 6. Al-ula, yang pertamanya, nafsiyah tu dipanggil dengan sifat nafsiyah, wahia al-wujud. Jadi sifat nafsiyah itu satu, iaitu wujud. Lalu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. 5 yang setelah itu adalah dipanggil sifat salbiyah. Kan kita ingat kan sedikit peringatan pada yang telah kita pelajari pada minggu lepas. So berarti ada 6 dah kita dah bahas. 6 sifat yang kita dah selesai bahas. Sekarang kita masuk 7 lagi sifat. 7 lagi sifat yang disebut sebagai sifat ma'ani. Pertama nafsiyah, kedua salbiyah, ketiga ma'ani. Apakah itu sifat ma'ani? Kita kenal lah sekarang. Kena kenal lah. Sifat ma'ani itu adalah as-sifatu allati hiya mawjudatun fi nafsiha. Iaitu sifat-sifat yang memang ia sendiri. Sifat itu sendiri wujud. Maksud wujud ni apa? Wujud ini kalaulah kita itu dibuka kasyafnya, nescaya kita akan melihat sifat tersebut bagi zat Allah SWT yang qadim. Berarti sifat mahani ini sifat yang wujud. Dia ada yang hadis, ada yang qadim. Yang hadis berarti yang baru. Seperti apa? Seperti kita panjang, pendek, tinggi, rendah, kan? Warna putih, hijau, baik, nakeh, cerdik, tak berapa cerdik. Contoh dia lah. Ini nama dia sifat ma'ani. Bagi yang hadis seperti kita. Tapi bagi yang qadim, zat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti seperti sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah yang kita akan syarahkan sebentar lagi. Sebab itu dinamakan sifat ma'ani. Apabila sifat ma'ani ini kita sandarkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sifat ma'ani ini mesti qadim. Mesti qadim tu maksud dia apa? Mesti sedia ada. Berarti sifat ma'ani Allah ini dia bukan dari tidak wujud lalu wujud. Berbeza dengan kita.
Contoh dia kudrah. Kudrah ini kuasa. Dan kita akan syarahkan nanti. Kudrah kita, waktu kita baby, kita tak kuasa. Kan? Kita bayi, kita tak ada kudrah. Bahasa orang Melayu orang lama ni tak ada kudrat lah. Budak ni tak ada kudrat lagi. Maksud dia tak ada kudrah lah. So bahasa Melayu lama tu lebih dekat dengan bahasa Arab daripada bahasa Melayu moden. Apa dah nak jadi ni? Contoh dia. So, kudrat atau kudrah bahasa Arabnya berarti kuasa. Waktu kita bayi, kita tak ada kuasa. Setelah membesar dengan makan dan dilatih, kita memiliki kudrah, memiliki kuasa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kudrahnya tidak seperti kita. Dia bukan hadis. Kudrahnya kudrah qadimah. Qadimah itu maksud dia sedia ada. Berarti bukan dari tidak ada lalu ada. Dah memang sedia ada tanpa ada permulaan. Kudrahnya seperti itu. Dan tidak berkurang sama sekali. Lebih kurang macam itulah. Ini yang dipanggil dengan sifat ma'ani. Kenapa ma'ani? Ma'ani itu plural. Kata jamak lah. Majmuk. Tapi kalau singular dia sifat makna. Maknan. Al-makna berarti makna tu maksud dia singular. Jadi sifat yang wujud dengan sendirinya, fi nafsiha, iaitu pada zatnya sendiri. Zat sifat itu sendiri. Itu definisi bagi sifat ma'ani. Okey, itu definisi bagi sifat ma'ani. Lalu bagi sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala berarti kita terjemahkan sifatun qadimatun maujudatun qa'imatun bizatihi ta'ala, iaitu sifat yang wujud, yang qadimah, yang sedia ada, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia pun memulai kalam dia dengan perenggan selanjutnya. Apa dia kata? Wahya al-qudratu, iaitu ia adalah atau iaitu sifat kudrah. Kudrah ni apa tuan-tuan? Kudrah ni kalau bahasa Melayu patani lah kita panggil kan, dipanggil dengan sifat perkuasa. Kan? Kalau kita dalam keadaan berkuasa, kita kata kita berkuasa kan. Kalau Allah SWT qadirun, berkuasa. Berarti kudrah sifat itu sendiri adalah sifat kuasa. Atau bahasa Melayu patani, perkuasa. Lebih kurang macam tu lah. Ini adalah kuasa. Berarti maksud kuasa itu apa? Lalu disyarahkan oleh ulama daripada kalam mu'alif ini. Apa yang beliau kata? Al-qudratu wahiyya sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa'idamuhu ala wafqil iradah. Panjang tu definisi dia Ustaz. Maksud dia apa? Maksud dia sifat kudrah adalah sifat yang mana ia adalah sedia ada, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan sifat ini mudah bagi Allah untuk mewujudkan segala sesuatu yang mungkin, okey, dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin ala wafqil iradati, sesuai dengan sifat iradahnya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan syarah lagi setelah ini. InsyaAllah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk para pendengar, kita beri hasil ketika. Pada waktu ini kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafi, Bismillahil-Mu'afi, Bismillahil-ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini Destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda juga terus sama-sama sertai kita di situ sebab kita boleh sama-sama tonton dan sampai ke telefon pintar kita ni. Lebih mudah untuk memahami bila dapat tonton kat situ. InsyaAllah. Ya, betul. Masih bersama Doktor bincangkan tentang sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jom kita nak sambung lagi Doktor. Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita membahaskan definisi sifat kudrah yang mana dia adalah sifat yang sedia ada berdiri pada zat Allah SWT yang dengan kudrah ini mudah atau ya ta'atta tu mudah bagi Allah untuk mewujudkan segala perkara mumkinat atau meniadakannya sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan ya ta'atta ya tayassar kalau disyarahkan di sini berarti mudah bagi Allah. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala bila dia nak, apa pun yang dia nak pasti boleh diwujudkan tanpa ada halangan, tanpa ada yang dapat menghalang, tanpa ada kesusahan sama sekali. Berarti idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nak wujud-wujud. Itu adalah kudrah Allah Subhanahu taala sesuai dengan iradahnya. Lalu ijadu kulli mumkinin. Maksud dia mewujudkan segala perkara yang mumkin. Maksud segala perkara mumkin tu apa? Berarti bahawa sifat kudrah Allah SWT ini bertakluk atau berkaitan dengan perkara yang mumkin. Kalau mungkin ini kita faham apa? Iaitu dia lebih luas daripada harus. Harus ini yasihhu fil akli wujuduhu adamuhu. Harus bagi akal untuk wujud
untuk wujud atau tidak wujudnya. Mungkin ini dia boleh wujud, boleh tak wujud. Atau dia wujud lalu dia tidak diwujudkan. Atau dari tak wujud lalu dia wujud lalu dia tidak diwujudkan. Pun masuk. Berarti apa? Dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, Allah mewujudkan alam, Allah mewujudkan makhluk, Allah mencipta malaikat, Allah mencipta jin, Allah mencipta iblis, Allah mencipta syaitan, Allah mencipta manusia. Allah menurunkan manusia, Allah menjadikan manusia, memberi manusia rezeki, menghidupkan manusia, mematikan manusia. Ini semua adalah daripada sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini perkara yang mungkin. Alam ini mungkin wujud, mungkin tak wujud. Wujud ustaz, berarti dengan kudrah Allah wujudlah alam ini. Manusia ni boleh wujud, boleh tak wujud. Saya wujud ni, berarti Allah iradahnya berkehendak untuk saya wujud, dan saya pun wujud dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tak tahulah berapa puluh tahun lagi, kalau Allah nak tarik nyawa saya, dia mematikan saya. Boleh. Allah yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan dia matikan. Rezeki termasuk berada di bawah naungan sifat kudrah Allah. Ada orang miskin, tak ada harta langsung, apa kedana, tiba-tiba jadi kaya raya, bilioner. Siapa tahu? Allah yarzuku man yasha. Dia memberi rezeki mana-mana orang yang dia kehendaki. Ada orang kaya raya ni, tiba-tiba Allah SWT tarik rezeki dia, dia jadi apa kedana. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Orang yang berkuasa tiba-tiba menjadi tak ada kuasa sama sekali, dihina. Orang yang hina, yang tak ada apa-apa, tiba-tiba diagungkan, dinaikkan martabatnya menjadi berkuasa. Semua itu adalah atas kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dipanggil dengan mungkin. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, termasuk dari sini kita boleh faham apabila ada orang soal, Ustaz, boleh tak kalau Allah dengan kuasa dia macam tu, dia cipta Tuhan lain yang mana sama-sama Tuhan dengan dia, atau dikatakan mungkin dia ciptakan anak untuk dia, boleh ke tidak boleh dengan sifat kudrat tersebut? Jawapan dia mustahil. Kerana sifat kudrah Allah bertakluk atau berkaitan dengan perkara yang mungkin sahaja, bukan dengan perkara yang wajib, bukan juga dengan perkara yang mustahil secara akal. Adanya anak bagi Allah ini mustahil secara akal. Mustahil secara akal. Berarti dia tidak ada hubungannya dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. So, jelas kan dalam bab ini. Lalu dia kata sesuai dengan sifat iradah Allah. Apa yang dimaksud sesuai dengan sifat iradah Allah? Iaitu sifat iradah Allah, Allah SWT maha mengetahui sejak azali, tanpa ada permulaan. Qadiman, qadiman, dia maha mengetahui segala sesuatu, dan dia berkehendak sesuai dengan ilmunya. Dan dengan kehendak itu tadi, dia mewujudkan, menjadikan, merealisasikan ijadu kulli mungkin, mewujudkan perkara yang mungkin, atau meniadakan perkara mungkin. Dari wujudnya alam, dihancurkan alam ini. Semuanya sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan sesuai dengan iradahnya. Okey. Dah alang-alang kita duk sebut iradah pula. Apa pula sifat iradah tu? Kan? Lalu qala mu'allifur rahimahullah, mu'allif pun berkata, wal iradatu al muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Dan juga sifat iradah. Sifat iradah ini berkehendak, yang bertakluk dengan segala perkara yang mungkin. Kita terangkan dulu apa itu iradah. Iradah ini adalah sifatun, sebuah sifat, qadimatun, yang sedia ada, qaimatun bi dzatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yata'atta biha takhsisu kulli mumkinin bi ba'di ma yajuzu alaihi, yang mana mudah baginya
dengan sifat ini menentukan, taksis dipanggil. Taksis itu menentukan setiap perkara yang mungkin tadi dengan sebahagian mungkin yang lain yang harus baginya bagi Allah SWT sesuai dengan sifat ilmunya, ala wafqil ilmi, sesuai dengan ilmu Allah SWT yang qadim. Itu namanya iradah. Dalam Al-Quran iaitu Allahu fa'alun lima yurid. Allah fa'alun, melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Ini namanya iradah. Idza arada syai'an, idza arada syai'an, ketika dia berkehendak pada sesuatu. Ini contoh dia. Itu nama dia sifat iradah. Apa yang dimaksud sebahagian? Jadi pertama, sifat kita dah tahu. Dia adalah, kita dah terangkan, qadimah sedia ada. Dia bukan dari sekarang tak nak, nanti nak. Dia tak macam kita. Kita sekarang nak balik lah. Nanti tak nak lah, nak datang lah, nak pergilah. Nak makan lah, tak nak makan lah. Ada permulaan. Iradah kita ni, kehendak kita dia ada permulaan. Tapi iradah Allah ini qadimah, sedia ada. Dia bukan tergantung pada apa kejadian baru dia nak dan tidak tak. Dia tidak dikontrol dengan apa yang terjadi. Kerana segala sesuatu yang terjadi adalah dengan kuasanya, dengan iradahnya, sesuai dengan ilmunya. Ini berarti iradah dia berkehendak sedia ada, qadimah. Ya ta'atta biha takhsisu kulli mumkinin. Yang mana ya ta'atta mudah baginya, iaitu mudah bagi dia, ya tayassaru lahu, untuk apa? Dengan sifat iradah ini menentukan setiap perkara yang mungkin mengganti perkara yang mungkin yang lain. Maksudnya yang harus yang lain. Contoh dia, Allah SWT berkehendak sejak azali bahawa saya, Aiman, hari ini hadir di konti. Buktinya saya hadir. Berarti harus juga saya berada di rumah sekarang. Harus. Benda tu benda yang harus. Boleh jadi, boleh tak jadi. Tapi ternyata saya ada dekat konti. Menunjukkan Allah memilih saya ada di konti, bukan di rumah. Itu contoh dia. Allah berkehendak dia tinggi, berarti dia tak pendek. Dia putih, berarti dia tak gelap. Dia ada di Malaysia, berarti bukan di tempat lain. Dia sekarang, bukan dulu. Maksud dia apa? Dia hari ini. Bukanlah 300 tahun dulu. Dia wujud dekat sini tu hari ini, bukan wujud yang dia hari ini. Itu zaman lah dipanggil. Semua perlawanan ini, ini kan kita panggil benda yang opposite ini dipanggil dengan mutaqabilat asid, iaitu 6 perkara yang berlawanan. Kalau dia ini panjang, berarti Allah tidak berkehendak dia pendek. Bahkan dua-dua tu harus. Dia tinggi, berarti dia bukan pendek. Dia handsome, berarti dia tak buruk. Contoh, dia ada di Malaysia, berarti bukan tempat lain. Ini namanya iradah Allah. Itu jadi dari sini kita kena tahu, kita kena terima bahawa kalau Allah takdirkan kita seperti ini, kita ikhlas dan ridha kerana ia merupakan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu dia. Kalau kita faham betul-betul, kita dapat membayangkan, Masya Allah, ini adalah suatu kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sentiasa menjadikan kepada kita panduan, bimbingan dan kekalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Novel coronavirus (COV) adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Sehingga kini tiada rawatan khusus atau ubat antivirus untuk ubat jangkitan coronavirus 2019 atau COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), simptom jangkitan coronavirus termasuk berasa penat, sukar bernafas, demam panas, batuk, sakit tekak dan hidung berair. COVID-19 merebak melalui titisan apabila seseorang yang dijangkiti batuk atau bersin. Titisan tersebut kemudiannya merebak ke mana-mana permukaan dan disentuh pula oleh orang lain. Antara langkah melindungi diri dan orang lain daripada COVID-19 adalah menjaga kebersihan dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Elakkan dari berada di tempat yang sesak, melawat ladang haiwan atau makan produk haiwan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna.
Jika anda terpaksa membuat lawatan ke tempat-tempat yang berlaku wabak atau orang ramai, gunakan penutup mulut dan hidung. Jika mengalami gejala jangkitan seperti demam, batuk, selsema mahupun kesukaran untuk bernafas, segera berjumpa dengan doktor untuk rawatan lanjut. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, Imanuna bermaksud iman kami. Kita masih lagi menghayati perbincangan ilmu dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan kita nak sambung lagi sebenarnya Muna untuk tajuk kita sifat qudrah dan iradah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita serahkan kepada doktor, tadi kita sempat juga tinjau-tinjau soalan di laman media sosial Radio IKIM. Ya, ada di FB IKIM FM pada waktu ini dari Muhammad Arif Ashraf bertanya, doktor ya, adakah malam-malam biasa yang didirikan Qiyamul Lail lebih mulia berbanding malam Lailatul Qadar, dan betulkah Allah turun di setiap malam? Sebentar saja lagi doktor akan jawabkan, insya-Allah. Ada sedikit lagi yang doktor nak bincangkan. Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita selesaikan iradah tadi, iaitu takhsisu kulli mumkinin bi ba'di ma yajuzu alaihi, itu dah jelas. Ala wafqil ilmi, jadi iradah dia kehendaknya sama dengan atau sesuai dengan ilmu Allah SWT yang qadim. Jadi Allah SWT sejak azali qadiman, maksud dia dah maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, kan? Dia dah sentiasa dah tahu. Hanya sahaja kita yang tak tahu apa yang akan terjadi. Allah SWT maha mengetahui. Berarti iradahnya, kudrahnya ala wafqil ilmi, iaitu sesuai dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muta'alliqatani, yang mana kedua-dua sifat kudrah dan iradah ini adalah apa? Berta'alluq, berkaitan. Berkaitan dengan bijami'il mumkinati, dengan segala perkara mumkinat. Ta'alluq ni apa? Yang saya sebut tadilah, kudrah dia berkaitan dengan mumkinat. Kan? Jadi dia mewujudkan apa? Boleh ke dia mewujudkan batu besar yang dia sendiri tak boleh hancurkan? Mustahil lah. Kalau mustahil, dia tidak ada kena-mengena dengan sifat kudrah, kerana sifat kudrah bertakluk dengan mungkin, bukan mustahil, bukan wajib. Begitu juga iradah. Iradah juga berkehendak dengan perkara yang mumkinat sahaja. Berarti boleh tak bagi Allah berkehendak untuk mewujudkan Tuhan atau mewujudkan anak baginya? Mustahil. Ini perkara mustahil, berarti tak termasuklah. Jadi tidak akan terjadi bagi Allah SWT beriradah, berkehendak untuk perkara-perkara yang wajibat atau perkara yang mustahilat. Kerana apa? Kerana dia hanya berhubungan, berkaitan dengan iaitu perkara yang mungkin, yang harus sahaja, yang boleh wujud dan boleh tak wujud, seperti alam, kita, kaya, miskin dan lain-lain. Okey,
InsyaAllah kita jawab soalan tadi. Okey, Mona, kita akan jawab soalan dan sekali lagi kita aktifkan talian WhatsApp konti 0112900404 untuk anda yang nak bertanyakan persoalan dan juga pertanyaan, juga boleh hantarkan di Facebook Live IKIM FM. Letakkan soalan anda di ruangan komen. Ya, dan soalan dari Muhammad Arif Ashraf bertanya, adakah malam-malam biasa yang didirikan Qiyamul Lail lebih mulia berbanding malam Lailatul Qadar, dan betulkah Allah turun di setiap malam? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin soalan ini berkaitan dengan hadis nuzul, iaitu Allah SWT dia nazala, dia turun pada 2/3 malam. Jadi kita kena faham, pertama sekali hadis ini adalah termasuk hadis yang dipanggil dengan mutasyabihat. Ada persamaan dengan makna zahir dengan iaitu berlanggar dengan mukhalafatul hawadisi. Laisa kamisi syai'un. Berarti Allah Subhanahu taala ini mesti berbeza dengan makhluk. Tapi makna ini seolah-olah menyifatkan Allah dengan makhluk. Maka konun dia pertama, sama ada kita takwil atau kita serahkan makna dia kepada Allah. Kalau kita serahkan makna dia, kita serahkanlah makna dia, kita tak tahulah. Tapi ulama juga mentakwil hadis ini dengan nuzulur rahmah. Ulama salafus salih sendiri meriwayatkan yang dimaksudkan turun ini bukan Allah SWT turun seperti kita turun, tapi makna dia adalah nuzulur rahmah, turunnya rahmat. Jadi ini yang menunjukkan Syekh Ali Salman Al-Quddad, Qadi Quddad yang ada di Jordan, dia berfatwa bahawa buat apa kita sibuk dengan Allah ini turun dari langit ke tidak, yang penting adalah solat tahajud pada waktu malam tersebut. Dan lalu pertanyaan dia, Ustaz, apakah solat Lailatul Qadar ini kemuliaan dia tidak seperti malam-malam yang lain, kerana malam-malam yang lain berdasarkan hadis itu Allah SWT turun, sedangkan Lailatul Qadar bukan Allah yang turun katanya. Itu jawapan dia batil. Yang betul, Lailatul Qadar afdal khairun min alfi syahrin. Itu nas dengan Quran menyatakan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Berarti solat malam pada malam Lailatul Qadar ini ganjaran dia lebih besar daripada malam-malam yang lain. Ini jelas dengan nas. Hanya sahaja jawapan kita atau apabila ditanya, berarti saya tak perlulah solat malam pada malam yang lain. Tak juga. So yang bagus, solat malam pada setiap malam, tahajud, lebih-lebih lagi malam bulan Ramadan. Kerana apa? Kita tak tahu Lailatul Qadar ni jatuh malam yang keberapa. Ada yang kata 27, ada yang kata 29, ada yang kata malam ganjil, ada yang kata 10 malam terakhir. Itu semua pendapat ulama berbeza-beza. Tapi kita yakin bahawa Lailatul Qadar itu wujud dan dia adalah berada pada bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Betul? Kalau bulan Ramadan diturunnya Al-Quran, berarti kalaulah seseorang itu solat tahajud pada setiap malam sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia solat malam sepanjang tahun tak pernah tinggal termasuk Ramadan, dia dapat Lailatul Qadar dan dia dapat pahala-pahala semua malam-malam yang dia solat tadi. Tapi kalau dia tak solat Lailatul Qadar, dia tak nak solat pada bulan Ramadan, dia pun tak solat malam tahajud setiap malam, ini paling teruk lah. Lagi teruk. Tapi kalau Ustaz iman dia remah macam mana? InsyaAllah kita doakan supaya kita semua kuat iman dan istiqamah. Ini maksud dia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini, mungkin tinggal sedikit masa lagi, Doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan. InsyaAllah kesimpulan pada sesi pada petang ini adalah sifat kudrah dan iradah, iaitu dengan ilmu Allah SWT yang qadim, Allah SWT juga berkehendak sesuai dengan ilmunya, dan dengan kehendak tadi Allah SWT mewujudkan segala sesuatu yang sesuai kehendaknya, dan ilmunya
atau meniadakan perkara tersebut. Seperti kita kaya, kita miskin, kita hidup, kita mati, kita jalan, kita tidur dan lain-lain. Ini semua adalah datang daripada sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham kan? Dari dasar ini insya-Allah kita akan jaga iman kita. Jangan kalau musibah terkena pada kita, kita mengkufuri Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Insya-Allah semoga itu akan jadi terus panduan kepada kita dan menjadikan kekuatan untuk kita lagi menguatkan keimanan kita kekal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Dan di akhirnya terima kasih banyak Yang Bersama Dr. Aiman Al-Kiti. Jazakallah anda kulla khair doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM. Jangan lupa anda boleh sama-sama tonton semula di Facebook IKIM FM dan boleh buat ulang kaji menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, dan kita akan bersiaran di setiap hari Khamis jam 5 petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Al-Quran merupakan kitab petunjuk sepanjang zaman. Ia menjelaskan hakikat diri, amanah dan tanggungjawab selain kesudahan hidup insan di dunia ini. Namun disebabkan pengaruh tertentu, petunjuk Al-Quran semakin dilupakan. Apatah lagi apabila diuji dengan ujian dan kesulitan. Makna diri serta tujuan hidup diragui. Lantas kehidupan diselubungi kekecewaan dan kealpaan. Penyelesaian terbaik bagi masalah ini sudah pasti dengan kembali menurut petunjuk Al-Quran. Seminar sehari pembangunan minda Qurani ini akan membahaskan semua persoalan penting ini, iaitu takrif, ciri dan kepentingan minda Qurani, punca kehilangan makna diri dan tujuan hidup serta hakikat diri insan. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof, Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Haji Husin dan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Berminat untuk hadir, sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6325 atau 322. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. RM300? Wow, banyak tu. Macam-macam boleh beli ni. Banyak kan? Jadi, tolong ikut arahan lalu lintas. Memandu di lorong kecemasan boleh didenda sebanyak RM300 tau. Nanti duit yang patut boleh beli macam-macam ni, tak pasal-pasal kena bayar kompaun. Memandulah dengan berhemah dan patuhilah arahan lalu lintas. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Emforia Islami. يفقه قولي
hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. يا لطيف 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 يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin.